Tes. Tak menyala mic. Bateri Pakai betul apa? Kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau Al-Husna, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun
sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perkongsian kita menggunakan kitab Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sambung bacaan di dalam kitab lama muka surat 275. Kitab baru muka surat 224. 224 kitab yang baru. Masih lagi membahaskan tentang penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju ke Madinah. Dan kita sambung pada tajuk kecil dalam perjalanan ke Madinah. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, sebaik sahaja api kemarahan dan usaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reda, rondaan dan sekatan pemeriksaan dihentikan selama 3 hari berturut-turut, maka Rasulullah dan sahabatnya, yakni Abu Bakrin As-Siddiq, telah bersiap sedia untuk keluar dan bergerak menuju ke Madinah. Dan mereka berdua telah mengupah Abdullah bin Uraiqat, atau dalam riwayat yang lain Abdullah bin Uraiqit. Dia ada Uraiqat, ada Uraiqit. Itu dua riwayat, orang yang sama lah. Dan Abdullah bin Uraiqit ini ataupun Uraiqat ini adalah seorang yang tenang dan sangat mahir serta pakar mengenai jalan di padang pasir, dan beliau masih dengan agama Quraisy. Namun baginda mempercayainya dalam hal ini. Baik, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, Rasulullah telah mengatur atau menyusun, kita panggil strategi atau perancangan yang paling terbaik yang mampu dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan diizinkan Allah. Antaranya, baginda telah memilih seorang manusia yang bernama Abdullah bin Uraiqat, yang kafir lah bahasa mudahnya, bukan Islam pada masa itu. Tapi Nabi pilih Abdullah ini atas dasar kepakarannya di padang pasir. Yang kita dah bincang bulan lepas, ada manusia yang mahir dengan ilmu padang pasir. Ada yang mahir dalam ilmu yang lain, ilmu udara, ilmu dalam hutan, kan? Tapi nak pergi hutan, Ulu Yam jangan pergilah, rimau ada. Duk viral gambar-gambar rimau. Tuan-tuan tengok, mungkin dapat kot gambar rimau dekat Ulu Yam semalam kot viral. Comel. Comel tuan. Saya tengok video tu besar, rimau tu besar, kan? Dan ditengok je orang yang takat gambar dia tu. Dia tak lari dah, tapi besar sangat lah, sangat besar. Hati-hatilah tak, sebab ialah binatang-binatang buah gitu. Jadi Abdullah bin Uraiqat ni dia mahir padang pasir punya. Ilmu padang pasir. Dia tahu mana jalan yang nak ikut, dia tahu mana jalan yang ramai orang, jalan yang tak ada orang, jalan yang selamat, jalan tak selamat, mengikut cuaca dan macam-macam ilmu padang pasir dia reti.
Dan Nabi gunakan dia untuk tunjuk jalan, dan Nabi beri 100% kepercayaan. Satu. Dan yang kedua, Nabi bayar upah. Nabi bayar upah. Jadi ada dua hukum di situ. Hukum yang pertama, kita boleh bermuamalah dengan orang bukan Islam. Boleh berjual beli. Boleh guna kepakaran orang bukan Islam untuk bantu Islam. Boleh. Macam hari ni lah kita guna Facebook, YouTube. Itu milik orang kafir tak, bukan orang Islam punya. Tapi kita guna untuk bantu Islam. Buat live, sebarkan dakwah, sebarkan kuliah, ceramah, forum. Apa-apa kebajikan yang kita boleh naikkan nama Islam, boleh guna, tak ada masalah. Sebab Nabi pernah guna khidmat orang kafir Quraisy untuk tunjuk jalan ke Madinah. Bawa Nabi ke Madinah. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah pergi Madinah. Nampak? Nabi tak pernah pergi Madinah sebelum itu. Nabi duduk di Mekah aja. So Nabi nak ajar yang pertama, boleh bermuamalah dengan orang bukan Islam selama mana tidak menjahanamkan Islam. Kita ada senjata, kita jual senjata pada orang kafir, lepas tu dia tembak kita balik. Itu tak boleh. Contoh. Tapi kalau kita ada benda lain, kita ada katalah buah nenas lah, jual pada orang kafir, tak ada masalah. Kan? Buah-buahan ke, pokok ke, perabot ke, itu tak ada apalah, boleh lah. Atau kita beli daripada mereka ke, tak ada apa yang tu. Kan? Sebab banyak benda pun dalam dunia ni orang kafir yang buat. Kan? Handphone orang kafir yang buat tak? Tak ada masalah lah. Jadi itu satu. Yang kedua, Nabi nak ajar kita dalam kisah ini, kalau tak reti, tanya orang yang reti. Kalau tak tahu, jangan buat pandai-pandai macam pandai. Bahasa mudah dia, jangan memandai-mandai. Saya katalah orang jemput pergi ceramah satu tempat, saya tak tahu lokasi, saya tanya AJK tu, ni lokasi di mana? Kalau dulu-dulu lah, 15-20 tahun dulu kan, masa tu belum ada Google, belum ada Waze lagi. Dia beritahu, Ustaz, surau kami kat sekian-sekian tempat, nanti Ustaz keluar tol sekian, simpang kedua, masuk kiri ke apa, nanti kami tunggu. Senang. Kita tak tahu, tanya orang yang tahu. Tapi hari ni senang je tak, dia hantar location aja, senang. Itu pun sesat agak. Pernah kan? Saya pernah. Kan? Pergi satu tempat, ganti satu ustaz. Ustaz tu minta saya ganti jadual dia. Kuliah duha pukul 10. Saya kata lokasi ustaz, tak apa, nanti AJK hantar location. Saya pun tunggu, AJK hantar. Saya ikut location tu sampai depan kuil Hindu. Saya kata belum ada sejarah lagi aku kuliah dalam kuil ni. Kan, saya pun dah seram sejuk dah tuan, biar betul location. Rupanya sesat lagi menyesatkan lah. Saya telefon AJK, telefon ustaz kat mana? Sampai dah, tak nampak pun katanya. Ni ada depan kuil. Dia kata, ustaz buat apa kat kuil tu? Mana saya tahu itu lokasi yang saya dapat. Dia kata, salah ustaz, minta maaf katanya. Jadi tuan-tuan, Nabi nak ajar, kita tak tahu, tanyalah atau rojoklah orang yang tahu. Itu iktibar cerita itu. Dan nombor 3 tuan-tuan, nombor 3, Rasulullah nak ajar kita, bila guna khidmat manusia, bayarlah upah. Tak, jangan kira FOC aja. Senang hidup kita tuan. Kan? Jadi ialah, minta maaf sebut dah, tuan-tuan panggil ustaz kuliah, bayarlah sikit. Boleh faham? Itu je lah nak beritahu. Kan? Dia kadang-kadang dibuat cincai-cincai tuan-tuan. Saya pernah kena lah. Kan? Beberapa kali sepanjang 20 tahun, 22 tahun ceramah ni.
Pernah beberapa kali balik berlenggang begitu je. Lepas tu senyap sunyi. Pernah juga dia kata, tak apa ustaz, nanti kami bayar pakai cek. Kita dengar cek tu, bayar 500 ya tak? Dengar cek kan, takkan bayar sikit-sikit pakai cek. Kurang-kurang 500 ke atas. Sampai ke sudah tu. Daripada tahun 90-an sampai 2020. Apa pun tak ada. Nah, jadi kita tak kisahlah benda tu, tapi nanya ke ustaz lah. Pernah almarhum, saya pernah cerita dulu. Almarhum, tapi ialah Tok Guru ni dia hebat kan. Kita ni bawah-bawah ni kadang berbunyi juga kan. Pernah almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Qamus, dia duduk Kuala Lumpur kan, dia duduk Ampang. Lepas tu orang panggil dia pergi ceramah di Terengganu, belah-belah Terengganu Kelantan gitu. Jadi yang pengiring ustaz ni, yang ikut ustaz ni lah, ikut Ustaz Ismail Qamus, selalu dia akan tanyalah saja kan. Bila pergi kuliah jauh-jauh, dia suka tanya ustaz, berapa orang surau masjid bagi kat ustaz jauh-jauh kan. Kadang dia sebutlah 300-400. Tapi perangai datuk ni, tuan-tuan, almarhum ni, dia rajin infak. Bila pembantu dia tanya je, katalah dapat 400 kan, Intan punya 200, Ana 200. Dia gitu. Dia jenis pemurah, tuan. Tu yang orang ramai suka ikut dia. Kan? Memang bagi dua punya. Kadang-kadang bukan bagi dua, satu sampul tu dia bagi. Jadi bila pergi satu negeri tu, Terengganu kan, dia tanyalah, ustaz, orang Terengganu bagi apa? Intan nampak ada kopok 2 bungkus kat belakang tu. Nampak? Dia bagi tu je lah. Duit ustaz? Tak ada, kopok je. Habis macam mana ustaz? Tak apalah, kita makan je lah kopok tu. Dah, dia tak ada bunyi. Kalau saya mungkin bunyilah kan, mungkin WhatsApp balik tanya sampul terlupa ke. Dah, contoh kita iman lemah tuan. Dah. Tapi itu hak tuan-tuan, itu hak, sebab orang guna khidmat ustaz kan, bayar. Kita guna khidmat tukang rumah, dia nak repair bumbung bocor ke apa, takkan kawan tu dah memanjat, dah memaku, dah macam-macam luka kaki apa semua, balik bergolek begitu, air sirap je kita bagi. Mana maunya tuan. Orang kata beradab lah sikit tak. Beradab dan berakhlak. Itu Rasulullah ajar. Nabi bayar upah tuan, bukan FOC, bukan free of charge. Mekah Madinah 480 km, dekat 500 kilo tuan-tuan. Kalau FOC macam mana? Mati kawan tu. Kan? Dah lah naik kuda, naik unta begitu je. Jadi tuan-tuan, ini iktibar kan. Bila kita belajar sirah ni, benda tu sebenarnya pengajarannya hidup sampai kiamat. Hidup sampai kiamat tuan-tuan. Sebab itu ialah kita belajar benda ni dan kita praktikkan. Kadang-kadang ada ustaz jenis warak tuan-tuan. Tuan-tuan bagi tak bagi dia tak kisah, tapi pada saya tak baguslah buat gitu lah. Bagilah walaupun sedikit. Sebab kita pinjam masa dia, kita pinjam masa dia, pinjam ilmu dia sikit, walaupun tak banyak kan, walaupun maghrib isyak aja 40 minit umpamanya, tapi banyak masa yang ustaz tu korbankan. Jadi kita hargailah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, itu yang Rasulullah buat. Baginda upah Abdullah bin Uraiqat untuk bawa Nabi dan Abi Bakrin selepas mereka keluar daripada gua tu nanti. Baik, sambung bacaan. Rasulullah dan sahabatnya, yakni Abi Bakrin As-Siddiq, telah menyerahkan kedua-dua binatang tunggangan mereka kepada Abdullah. Maknanya mereka dah janji awal, sebelum Nabi naik ke gua, mereka dah runding dulu dah. Nabi dah panggil Abdullah, serah dulu binatang. Dah janji dah, hari sekian kau tunggu dekat gua ni, tempat ni. Dah janji awal. Lalu
dengan menjanjikannya untuk menemui mereka di pintu gua selepas 3 malam berlalu, iaitu malam Isnin. Nabi masuk malam Sabtu. Hari Sabtu malam Nabi naik pergi gua. Malam Sabtu, malam mana hari Jumaat lah Nabi naik tak? Hari Jumaat Nabi naik, macam hari ni hari Jumaat, malam ni malam Sabtu lah. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Isnin Nabi keluar. 3 malam Nabi ada dalam gua itu. Pada 1 hari bulan Rabiul Awal. Sebab itu ulama banyak sebut hijrah ni berlaku Rabiul Awal sebenarnya, bukan Muharram. Tapi pasal apa kita ambil 1 Muharram tu? Ialah orang kata ambil semangat tahun baru itu je, tak ada apa pun. Tak usah digaduhkan tarikh hijrah tak hijrah, Muharram ke Rabiul Awal, tak payah gaduh. Yang penting ambil pengajaran ceritanya, ambil iktibarnya, ambil semangat hijrah itu. Tarikh tu tak usah bala-bala sangat. Baik, 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah bersamaan 16 September. Hari ni 25 September. 16 September 622 Masihi. Abdullah bin Uraiqat tiba di pintu gua dengan membawa 2 tunggangan. 2 ekor tadilah, binatang tadi. Lalu Abi Bakrin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dikaulah sebagai ayahku. Ambillah salah seekor tunggangan ini." Dan baginda, beliau pun menyerahkan yang terbaik antara 2 ekor itu. Lalu jawab Rasulullah, "Ku ambil dengan harganya." Maksud dia, Abi Bakrin memuliakan Nabi dan dia memanggilnya sebagai ayah. Walhal Abi Bakrin tu pak mentua Nabi. Kan? Terbaliklah ceritanya. Cuma Abi Bakrin pula nak mengajar pada kita adab dengan Rasul. Bagaimana hebatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain wa arda memuliakan dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa hal sekalipun mereka akan sentiasa mendahului Nabi. Mana mereka nak apa-apa hal Nabi dulu. Mereka kemudian tak apa. Kalau dalam bab memilih, mereka suruh Nabi yang pilih. Yang balance tu baru diorang ambil. Itu contoh bagaimana sahabat memuliakan baginda. Asma binti Abu Bakar, anak perempuan Abi Bakrin, namanya Asma. Ditugaskan membawa bekalan perjalanan Rasulullah dan Abi Bakrin selama 3 hari di gua. Dan beliau terlupa membawa tali pengikat untuk diikat bekalan tadi pada kenderaan baginda. Mana hari akhir tu dia terlupa bawa tali. Selalu dia bawa gitu je. Hari last tu dia lupa nak bawa tali untuk ikat dekat kuda tadi. Akhirnya beliau mengoyak kain pengikat pinggangnya. Baju orang perempuan kan, dia ada tali kat pinggang dia tu. Kebetulan pula dia mengandung. Dan setelah diikatkan bekalan makanan yang sebelah lagi, diikat pula ke pinggangnya. Dengan itu beliau dikenali dengan Zatal Nitaqain, yang mempunyai 2 tali pinggang. Itu gelaran kepada Asma yang menyediakan makanan kepada Nabi dan Abi Bakrin, yang hari akhir itu dia terlupa nak bawa tali pengikat asing untuk diikat pada kenderaan Nabi dan ayahnya Abi Bakrin. Lalu dikoyakkan tali baju dia tu buat macam tali lain untuk diikat. Dan Nabi menggelarkannya yang empunya 2 tali pinggang. Kemudian Rasulullah dan Abi Bakrin menuju ke destinasinya.
Bersama mereka ialah Amir bin Fahirah ataupun Amir bin Fuhairah. Melalui jalan pinggir pantai mengikut dalil petunjuk jalan yang dibawa oleh Abdullah bin Uraiqat. Siapa Amir bin Fahirah ini ataupun Amir bin Fuhairah? Iaitu pengembala kambing yang Rasulullah suruh setiap pagi dan petang selama 3 hari berturut-turut, Jumaat, Sabtu dan Ahad, membawa gembalaan kambingnya dari kota Makkah, buat-buatlah bawa berjalan mengembala sampai di bawah kaki Gua Thur, dengan tujuan utama sebenarnya nak padam tapak kaki Nabi, nak padamkan tapak kaki Abi Bakrin, nak padamkan tapak kaki Abdullah bin Abi Bakrin yang tiap-tiap hari berulang alik selama 3 hari itu. Abdullah bin Abi Bakrin Nabi arah untuk jadi spy, ambil maklumat apa yang berlaku di luar gua, yang berlaku di Mekah, apa yang dibuat oleh Abu Jahal, Abu Lahab yang mereka rancang dan seumpamanya. Dan Asma juga 3 hari berulang-ulang bawa makanan. Kan? Jadi tapak kaki mereka ni mesti dipadamkan supaya musuh, yakni Abu Jahal, Abu Lahab, tak boleh kesan. Jadi cara nak padam yang paling strategik guna kambing lah. Kalau Nabi suruh Amir bawa cangkul, nanti nampak sangat. Kan? Apa kerja pula Mamat ni tiap-tiap hari mencangkul kat kawasan ni. Jadi nak kelabu mata sikit, bawa lah kambing tu. Bawa kambing lah, hari-hari bawa. Jadi Abu Jahal pun tak syak apa-apa lah. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, ada satu pengajaran di sini, iaitu kambing pun tolong Islam. Kita kalau tak tolong, teruk pada kambing jawapan dia. Kambing pun tolong. Kita kira terkedarah kambing aja. Tak, menolong tidak, menyokong pun tidak. Ini masalah. Jadi tuan-tuan, kambing pun ada saham dalam hijrah. Mereka pun bantu dengan cara padam tapak kaki tu. Itu besar jasa tu, jangan buat main. Kalau tak dipadam tapak kaki, maknanya lebih mudah kerja Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu ceritanya dah. Jadi kita muhasabah diri kita, insya-Allah. Baik, sambung lagi. Arah pertama yang beliau tunjuk, yakni Abdullah Uraiqat tunjuk atau bawa, sebaik saja keluar dari gua ialah ke selatan negeri Yaman. Kemudian barulah beliau mengalih menuju persisiran pantai Laut Merah. Hingga apabila beliau sampai ke jalan yang tidak pernah dilalui orang, beliau mengalih ke arah utara, menghampiri pantai Laut Merah, jalan yang tidak diguna oleh orang kecuali sangat jarang sekali. Dia macam ni tuan-tuan. Tempat saya duduk ni Gua Thur. Kawasan ibu-ibu sana depan saya ni Madinah. Belakang saya Yaman, selatan Mekah. Madinah terletak di utara Mekah. Depan saya ni kawasan muslimat tu Madinah lah. Belakang saya selatan ni ke Yaman. Jadi teknik yang diguna oleh Abdullah ni sangat cantik. Hasil idea Nabi juga. Keluar gua, terus ghostan belakang dulu. Reverse ke belakang dulu. Pasal apa tak terus pergi Madinah? Terus ke utara begitu aja. Takut orang nampak. Jadi ghostan ke belakang macam nak pergi Yaman tu. Seolah-olah macam nak pergi Yaman. Sampai satu tahap, jalan tu dah tak ada orang, barulah dia naik balik ke utara. Dia macam U-turn balik dah, patah balik, naik ke atas, sampai di pesisiran Laut Merah, barulah menyusur ikut pantai.
Pantai Laut Merah ini tuan-tuan, ibu ayah sekalian, sangat cantik. Itulah pantai yang pernah dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa kejar mengejar dengan Firaun dan tentera Firaun. Kan bila Nabi Musa dah terkepung, Allah arahkan Nabi Musa, idrib bi'asakal bahr, wahai Musa, hempuk tongkat kamu dekat laut itu. Laut tu nama dia Laut Merah. Dan sangat cantik sebenarnya. Saya pernah pergi dan pernah mandi di Laut Merah. Dia banyak orang panggil terumbu karang. Dan pantainya tenang, tak berapa berombak. Dia macam tak asik tuan. Adalah ombak sikit tapi tak kuat. Dia tak macam kalau kita pergi Iskandaria tu, itu Laut Mediterranean. Tu ombak besar tuan. Yang ini dia duduk di celah antara Saudi dengan benua Afrika. Dia panggil Laut Merah. Terusan Suez apa semua itulah. Jadi memang tempat dia cantik. Jadi sampai di situ barulah mereka menyusur jalan-jalan pantai, iaitu jalan yang jarang orang lalu. Pasal apa Nabi pilih jalan tu? Sebab tak nak jumpa orang. Kalau jumpa orang kan panjang cerita pula kan. Orang tengok, Rasulullah nak pergi mana? Sudah. Panjang cerita lah. Nanti viral pula. Nanti kecoh sampai Mekah. Dengar-dengar ada orang jumpa Nabi di jalan sekian-sekian. Senang kerja musuh pula. Jadi itu teknik yang diguna oleh Nabi SAW mengikut jalan yang orang tak biasa ikut. Dia macam tu. Dan Ibnu Ishaq menceritakan tempat yang dilalui oleh Nabi SAW dalam perjalanannya yang mulia ini. Ini nama-nama tempat tuan-tuan dengar je, jangan hafal sebab susah. Banyak sangat ni, saya pun tak terhafal benda ni. Sebaik sahaja petunjuk membawa mereka ke selatan Mekah. Tidak lama kemudian beliau membawa mereka menyusur ke tempat bertentangan jalan ke bawah Asafan. Itu nama tempat. Kemudian barulah mereka pergi ke Amaj, memasuki Qadid. Dari situ masuk pula Al-Qarar, terus ke Tania Al-Murrah, bergerak pula ke Lakfa dengan memasuki Madlajah Laqaf. Dari situ bergerak ke Madlajah Mujah, bawa mereka masuk Marjah Mujah, kemudian memasuki Mazhaj Zi Qadwin, menyusur pula ke Zi Qasar, kemudian Al-Jadadid, kemudian Al-Ajrad, kemudian Za Salam, masuk ke Batnu A'da, kemudian Tahan, kemudian ke Ababid, melintasi Al-Fajah, turun ke Al-A'raj, kemudian mengarah ke Taniyah Al-A'yar, dan kemudian ke kanan Raqubah, kemudian turun ke Batnu Ra'im, akhirnya sampai ke Quba. Itu antara destinasi lah. Lebih kurang berbelas-belas lokasi yang Nabi tempuh untuk sampai ke Quba. Kan Nabi sampai Quba dulu kan, baru masuk Madinah. Baik. Kemudian di sini direngkaskan beberapa peristiwa perjalanan yang berkenaan. Ini ringkasan dia. Yang pertama, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan katanya, pada malam itu malah dari kemarin lagi kami berjalan malam hinggalah rembang hari, jalan yang lengang, tidak ada siapa pun melaluinya. Kemudian di satu tempat kami menghampiri sebuah batu yang panjang di tepinya teduhan. Lalu disitulah kami singgah sebentar. Aku sediakan tempat, menyapu-nyapu dengan tanganku untuk Rasulullah berhenti dan tidur.
dengan menghamparkan sebidang kulit, dan aku berkata, tidurlah wahai Rasulullah, dan hamba hendak memerhati yang keliling tuan hamba ini. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, layaklah Abu Bakrin masuk syurga. Dia antara manusia awal masuk syurga. Pasal tengoklah perangai dia. Dia mencintai Nabi dengan sangat luar biasa. Dia sangat sayang ke Nabi. Sampai di satu tempat perjalanan itu, dia tengok ada batu besar, lepas tu adalah teduhan, mungkin pokok-pokok barangkali. Dan mereka tengok ini tempat yang cantik untuk berehat dan bermalam. Lalu Abu Bakrin kata, aku bersihkan dulu tempat tu, buang daun apa semua dengan tangan aku sendiri. Lepas tu aku hamparkan satu hamparan kulit, macam tikar lah kita panggil. Lalu aku suruh Nabi berehat dan Nabi tidur, dan aku jaga keliling. Dia tak tidur, dia suruh Nabi tidur. Sebab takut apa-apa ke musuh ke apa, binatang bisa ke apa tak. Wahai Rasulullah, kau tidurlah, biar aku jaga. Jadi tuan-tuan, ini satu contoh daripada banyaknya contoh kecintaan Abu Bakrin kepada Rasulullah yang mulia. Sebab itu ada satu hadis tuan-tuan, ibu ayah sekalian, bila Nabi mencerita di hadapan para sahabat baginda yang mulia, Nabi sebut manusia yang pertama di akhirat nanti yang bakal dan akan mengambil kitabnya, yakni kitab suratan amalannya, dengan tangan kanannya. Orang pertama yang bakal ambil kitab dengan tangan kanannya, kata Nabi, ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang pertama ambil kitab dengan tangan kanan biyaminihi ialah Sayyidina Umar. Nabi sebut tu depan Umar, depan Abu Bakrin, depan Osman, depan Sayyidina Ali, depan semua. Lalu masing-masing sahabat berpandangan sesama mereka. Sebab pada perkiraan mereka patut-patutnya Abu Bakrin lah. Pasal apa Umar potong tang corner pula? Dah Umar cilok kot belakang pula, tak tahu Umar pula dulu. Sahabat rasa heran, Rasulullah, Abu Bakrin apa hal? Abu Bakrin apa cerita, macam mana Umar pula dulu? Sebab sahabat dia bercakap ikut ranking. Sahabat tahu Abu Bakrin ni dialah orang yang meneman Nabi masa hijrah. Umar bukan peneman Nabi, Umar hijrah kemudian. Yang teman kita baca malam ni Abu Bakrin. Tahu-tahu Nabi keluar satu hadis, Umar ambil dulu. Sahabat bukan tak puas hati, sahabat nak tahu je. Sahabat kata, wahai Rasulullah, Abu Bakrin macam mana? Abu Bakrin kat mana pula? Takkan dia nombor 2? Macam tu kan. Lalu Nabi SAW menjawab. Nabi kata, di saat Sayyidina Umar menjadi manusia pertama yang mengambil kitab dengan tangan kanannya, ketika itu kata Nabi, aku dengan Abu Bakrin sudah pun masuk syurga, tak sempat ambil kitab. Lagi power tuan-tuan. Lagi power tuan-tuan. Itu layaklah pasal kitab tu kira tak ada apa lah, letak tepi lah, tak ambil. Tak ambil tuan. Kan? Kita kalau boleh tangan kanan besok, amin ya rabbal alamin kan. Alhamdulillah tuan-tuan. Tak. Tapi kena buat perangai elok-elok lah atas dunia, jangan buat bukan-bukan aja. Saya tengok 4-5 hari lepas buat malu aku orang Gombak aja tuan. Kan itu hari lama dah dulu, 15 tahun dulu kot. Kita pernah digemparkan dengan Rasul Melayu di Ulu Kelang Gombak, kat dengan zoo Kampung Kemensah, belakang zoo negara. Ada seorang manusia nama Haji Qahar
mengaku jadi Nabi untuk orang Melayu. 15 tahun dulu kena tangkap dan dia dah bertaubat. Alhamdulillah. Tengok-tengok 4-5 hari lepas kena tangkap balik pula. Pasal sekali lagi mengaku jadi Nabi pula. Tak serik tuan. Buat malu orang Gombak je. Tak payah tuan-tuan. Orang Melayu tak layak jadi Nabi. Tu cermin muka sudahlah, tak payah. Tak usah berangan sangat. Tak ada kriteria nak jadi Nabi. Patutnya kita jadi pengikut Nabi yang setia. Itu sepatutnya. Tak usahlah buat benda tidak-tidak. Dah elok kau bertaubat dulu, pergi buat balik semula. Pasal apa? Tak ada kerja tuan-tuan. Kita ni kadang tengok perangai manusia pelik-pelik. Tak ada kerja. Dah, benda yang agama tak suruh pergi buat. Yang agama suruh kita tak buat. Itu penyakit akhir zaman. Jadi tuan-tuan, tak usahlah. Kita ni bukannya hidup menongkat langit. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu, alhamdulillah syukur pasal masih hidup. Allah bagi nyawa, alhamdulillah. Tuan-tuan, hari-hari kita tengok orang mati, tuan-tuan. Minggu lepas 4 sekawan yang tidur dalam kereta. Itu asbab, bukan kata tidur dalam kereta mati dah. Tidur kat rumah pun mati, tuan. Itu asbab. 3 meninggal kan, seorang hidup. Alhamdulillah dah makin stabil. Baca paper hari ni, makin stabil. Dia sedar. Walaupun lemah, tapi dia sedar. Bila polis tanya kenal tak ahli keluarga yang datang, kenal dia kata. Maknanya okey. Alhamdulillah ada seorang je hidup, tuan. Ada seorang yang meninggal tu, orang Sungai Petani kan. Dia Sungai Petani dengan gurun. Allah uji mak ayah dia, tuan-tuan. Itulah anak dia seorang saja. Anak tunggal. Masih orang kata remaja lah, baru 20-an, tengah mengaji kolej. Ambil farmasi kan, bidang farmasi semua 4 orang. Baru habis mengaji apa macam tu lah. Belum nikah apa lagi. Anak tunggal, tuan-tuan. Allah ambil macam tu. Mati dalam keadaan tidak ada penyakit. Kan? Allah uji lah. Jadi cerita mati ni, tuan-tuan, Allah, janganlah tuan-tuan. Kita ni, tu saya kata, kita syukur sebab masih hidup. Itu hari ada viral juga dekat lebuh raya Diuk. Motor langgar belakang lori yang melekat, tuan-tuan. Hidup. Saya nak tengok video tu, saya seram lah. Melekat kawan tu kan, helmet dah campak ke mana, kepala melekat kat belakang lori tu. Ingat mati lah, tengok kaki bergerak, rupanya panjang umur dia, tapi patah riuk lah, tuan-tuan. Nak buat macam mana? Kan, mungkin dia tak perasan. Benda nak jadi, tuan-tuan, kita tak boleh cakap apa-apa. Saya kuliah di satu surau. Kuliah tu saya akan pergi bulan depan, minggu depan, 1 hari bulan Oktober, hari Khamis. Jadual saya minggu pertama, hari Khamis. Saya nak berhenti lah, tuan-tuan. Kena berhenti lah kan, dah isyak dah. Masalah isyak satu, masalah perut aku lapar. Nak balik makan kat rumah. Jadi tuan-tuan, saya kuliah tu minggu depan lah. Surau, nama dia Surau Ikhwan Desa Bakti Selayang. 2 minggu lepas, AJK dia WhatsApp pada saya. AJK yang mengurus kuliah lah. Dia kata, Ustaz, minta tolong Ustaz masuk dalam grup geng-geng Ustaz. Tolong tanya hari Sabtu ni, hari Sabtu itu hari lah. Kok ada siapa Ustaz free, tolong PM saya Ustaz. Panggil kuliah kat surau. Okey lah bang, saya kata saya akan wawa dalam grup. Lepas tu dia kata, Ustaz, jemaah kita meninggal Ustaz. Jemaah surau. Saya tanya, siapa bang? Disebutlah nama. Allah bang, nama ni saya tak apa cam bang. Hantar gambar. Yalah macam tuan-tuan kan, nama bukan saya kenal semua, muka saya tahu. Bila jumpa ingat, oh ni geng Surau Al-Husna, saya ingat. Tapi nama bukan semua saya tahu kan, bukan kita kenal pun. Tuan-tuan mungkin kenal saya, kenal nama saya, tapi saya tak kenal semua anak murid. Muka tahu, jangan kecil hati lah.
Ya, muka tahu. Tapi nama bukan semua kita ingat kan. Dia sebut nama, saya kata nama tak cam hantar gambar. Dia hantar gambar, saya kata lah ini bendahari. Kan? Memang ustaz paling rapat dengan bendahari lah. Lepas kuliah mesti cari bendahari punya. Jangan tak faham lah. Bila kita kuliah, bendahari tak nampak, ustaz susah hati masa kuliah. Risau je kan. Balik tak bersampul aku ni. Melawak je tuan. Jadi, bendahari ada kan malam ni? Ada. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, rupanya hak meninggal tu bendahari. Saya katalah haji ni saya kenal sangat. Memanglah ustaz kenal bendahari ustaz. Ya, nama saya tak tahu. Dia semayang atas kursi, duduk belah kanan saya ni, depan tirai muslimat tepi tu lah, dia duduk depan tirai. Dia duduk situ lah. Habis kuliah, lepas isyak tu dia akan datang salam. Sekarang tak salam lah, dia bagi lah sampul kan. Lepas tu dia akan iring saya turun ke tangga surau tu. Dia akan menyembang kat tangga. Dia akan sembang dua topik bola dengan politik. Itu saja. Dia tak ada sembang cerita poligami apa tak. Dia akan sembang bab bola. Dia tunjuk, Ustaz, Haji tu Liverpool Ustaz. Pasal dia tahu aku Manchester. Penyokong Tegar MU. Dia kata, Ustaz, Haji tu Ustaz hati-hati Ustaz, Liverpool katanya. Dia akan sembang kat tangga. Dah sembang 2-3 minit. Okey Ustaz, saya minta diri, saya balik. Rupanya tuan-tuan, itulah last saya jumpa awal bulan kuliah itu hari. Tapi saya nak cerita kematian dia. Saya akan sebarkan kematian dia tuan-tuan. Sebab pada saya mudah-mudahan biiznillah itu kematian yang baik. Saya tanya sahabat AJK, dia meninggal pasal apa? Dia kata, Ustaz, dia meninggal Ustaz, kita jumpa jenazah dia dalam surau pukul 3:30 pagi Ustaz, atas sejadah berjubah Ustaz. Dia mati atas sejadah Ustaz. 3:30 pagi, sorang-sorang dia munajat depan Allah. Tak ada mana makhluk yang kacau dia. Dan Allah ambil dia pagi itu 3:30 dalam surau, seorang diri. Mungkin wallahualam, saya tak tahu cerita sebenar. Mungkin lepas isyak tu dia tak balik ke lepas tu bini dia mencari ke macam mana, wallahualam. Tapi yang cerita saya dapat 3:30 pagi diorang jumpa dalam surau. Saya kata, sakit apa? Dia kata dia memang ada kencing manis Ustaz, tapi mungkin serangan jantung. Saya kuliah 2 hari lepas, satu masjid di Hulu Kelang, Gombak, dekat dengan Haji Kohar Rasul Melayu tu lah. Lepas kuliah sembang dengan AJK, dia kata, Ustaz, saya bendahari masjid Ustaz. Sama pula penyakit yang Ustaz sebut bendahari yang meninggal tu. Dah takut dah bendahari tu. Sama Ustaz katanya. Saya pun ada kencing manis kat Ustaz. Dia dah takut Ustaz. Saya kata tak apa, saya doa awak abang panjang umur insya-Allah. Dah jaga duit surau, duit masjid. Jadi tuan-tuan, itu cerita mati tak? Kita tak tahu. Saya dah banyak dah jumpa kematian-kematian yang baik. Yalah, kita kata mati dalam surau, mati tengah kuliah kan, mati tengah buat kerja agama, ini semua mati yang baik lah tuan-tuan, insya-Allah pada mata kita kan. Jadi tugas kita, saya nak sebut, buatlah kebaikan tuan-tuan selagi ruang itu masih ada. Sebab kita tak pasti berapa lama Allah nak bagi lagi ruang itu pada kita. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, wallahu ta'ala a'lam. Tetapi apa yang paling penting, peluang yang ada jangan dilepaskan. Buatlah sebaik mungkin. Amalan wajib kita jaga sungguh-sungguh. Amalan-amalan sunat kita cuba buat sedaya yang mungkin. Jangan tinggal baca Quran. Saya pesan pada diri saya juga. Sebab saya nak tutup kuliah kita malam ni tuan-tuan. Nombor 1 tu nanti kita ulang balik. Panjang nombor 1. Nanti kita ulang bulan depan insya-Allah.
Saya nak tutup kuliah malam ni, penghabisnya saya nak beritahu, ada dua benda yang ulama letak sebagai SOP, penanda aras. Iaitu pertama, ulama kata kecintaan kita kepada Allah, sejauh mana kecintaan kita kepada Allah adalah sebanyak mana kita baca Quran setiap hari. Itu antara SOP-nya. Bukan makna itu nombor satunya, tidak. Tanda cinta pada Allah tu macam-macam lah kan, benda yang kita buat. Tapi yang paling utama ialah bacaan Quran. Makna lagi banyak kita baca, lagi kerap kita baca, itulah penanda arasnya, kata ulama, lagi kuat kecintaan kita kepada Allah. Sebab Al-Quran itu ialah ayat-ayat Allah. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Macam manusia lah tuan-tuan, kita sayang pada manusia tu, kan kita sebut nama dia banyak kan. Bila cerita pejabat pun cerita pasal bini kita, pasal kita sayang kan. Pergi kampung luar pun sembang dengan kawan, sembang cerita bini kita, orang nak meluat lah dengar kan, pasal kita sayang. Sebut banyak kali. So bila kita sayang dengan Allah, tanda cinta, bacalah Quran banyak-banyak. Dan nombor dua, SOP yang ulama letak, tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Jadi dua benda, Quran dan selawat, cuba sebanyak mungkin setiap hari. Saya pesan untuk diri saya, untuk tuan-tuan ibu-ibu yang hadir malam ni, dan untuk semua yang menonton live pada malam ini, jangan tinggal benda-benda ni. Sebab itu salah satu tanda dan bukti sayang cinta kita kepada Allah dan Rasul. Sebab cinta dengan makhluk, kita boleh nampak balasan dia sekarang. Kalau kita sayang ke bini, sayang ke laki kita, boleh nampak balasan dia sekarang. Tapi bila sayang Allah Rasul, kita tak nampak balasannya kadang-kadang buat masa ini. Balasannya lebih besar di akhirat besok. Jadi balasan tu jangan fikir itu kerja Allah, biar dia atur semua. Kerja kita buat kerja kita sudah. Tak, kerja Allah jangan usik. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita berhenti setakat tu. Nombor satu, kita sambung insya-Allah bulan depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, memberkati majlis kita pada malam ini. Terima kasih banyak pada semua yang hadir, semua yang menonton pada malam ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.